Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam pengurusi dan Yatu Kuasa Masjid Sayyidina Zaid bin Harithah, muslimin dan juga muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia, yang ceria ini kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai salah seorang daripada orang yang selamat daripada sifat yang tak baik, iaitulah sifat an-nifaq. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, afqalus salatu 'alal munafiq, di antara solat yang berat bagi golongan-golongan munafikin iaitulah salatul fajr, salat subuh. Kenapa mereka rasa berat? Dan juga salat isya. Bagi mereka salat ni dikira waktu gelap, waktu malam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada elektrik, jadi orang pergi ke tak pergi tak nampak. Itu dia panggil sifat al-munafiq, sifat orang-orang yang bersifat sedemikian. Dalam perbincangan ringkas kita ini, para jemaah sekalian, ana pilih satu tajuk tentang a'malul qulub, kerja ataupun amalan hati. Kenapa kita pilih amalan hati ini sebagai satu perbincangan? Sebab dia menjadi sumber kepada kebahagiaan seorang manusia dan menjadi tempat penilaian yang Allah nak tengok kerja buat kita ni untuk siapa. Mulut boleh dakwa kita kerja kerana Allah. Bila kita beri sumbangan contohnya, kita akan tulis dengan tulus ikhlas. Yang tulis itu tangan, tapi hati belum tentu setulus ikhlas sebagaimana yang ditulis oleh tangan. Sebab itu para ulama meletakkan garis panduan. Mereka mengatakan manusia ini mengembara di atas dunia dengan tubuh dan jasad. Atas dunia ni nak pergi ke mana kita? Nak pergi ke Mekah? Nak balik kampung di mana negeri-negeri? Nak pergi melancong sana sini? Semuanya dengan tubuh kita. Tetapi bagi orang yang nak melancong ke akhirat, nak berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia kena berjalan dengan hati dia. Kita solat tadi, solat kita bermula dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kita mulakan gerak kerja amalan kita tu dengan niat. Sebab apa? Kata para ulama, dua perkara yang menjadi sebab kabulnya, diterimanya amal seorang hamba Allah tu. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas tu duduk di mana? Duduk di tulisan yang kita tulis? Tak mungkin. Kalau tidak, kita tulis besar-besar je lah. Ikhlas. Ikhlas itu iaitulah min a'malil qulub, duduk di dalam hati seorang hamba Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengetahuinya, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kita sebagai manusia ni boleh meletakkan hukum secara zahir, wallahu yatawallas sarair,
Allah Ta'ala yang mengambil kira segala perkara yang tersembunyi. Jadi tak mungkin. Maka para jemaah sekalian, di antara penyakit yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah penyakit an-nifaq. Sehingga kan kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah, tuan-tuan yang puan-puan yang ada Quran boleh tengok suratul Baqarah. Di awal surah Allah Ta'ala sebut tentang sifat al-munafiqin. Bermula daripada mana? Bermula daripada ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Ayat yang awal lagi tu, ayat yang ke-6, yang ke-7, innal ladzina kafaru, Allah bincang 2 ayat saja. Tapi bila mari kepada munafiqin, daripada ayat 8 dia akan pergi kepada ayat yang terakhir sampai kepada ayat yang ke-20. Ini menunjukkan bahawa khatar, bahayanya munafik itu sampai Allah Ta'ala sebut pada kita 12 ayat Al-Quran. Ada orang tanya, dia kata apa faedahnya kita duk belajar, duk tahu tentang sifat-sifat yang tak baik ni? Tuan-tuan kena ingat, ada kata-kata yang masyhur daripada para ulama. Mereka mengatakan, seorang penyair nama dia Abu Firas Al-Hamadani, dia kata, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqihi. Aku nak tahu benda jahat, benda tak baik tu bukan kerana dia jahat, tapi untuk nak mengelakkan diri daripada terjebak dengan dia. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'a fih. Siapa yang tak tahu benda yang buruk daripada benda yang baik, tak boleh nak beza, bimbang dia akan terjebak dengan perkara yang tersebut. Kebimbangan ini berlaku sebagaimana yang telah disebut oleh seorang sahabat nama dia Huzaifah ibnul Yaman. Kita tak tahu di kawasan kita ni, kebanyakan di sini masjid-masjid nama sahabat kan. Abu Ubaidah ada, Zaid bin Harithah. Sebelum mari sini apa nama? Sa'ad bin Waqqas. Tapi Huzaifah ada ke tak? Masjid Huzaifah ibnul Yaman. Sebab nama ni mungkin orang tak sedar sebut, macam bunyi orang perempuan. Nah, tempat kita ni kalau ada ta belakang ta marbutah tu, dia jadi wanita. Lah sahabat-sahabat ni banyak nama yang ada ta di belakang. Huzaifah, Qatadah, Usamah. Sebab orang Arab dia tak panggil ekor, tak ada lah bunyi pah-pah tu. Nah, dia bunyi, dia akan nak panggil nama penuh. Seorang sahabat nama dia Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang benda yang tak baik. Aku pergi tanya benda yang tak baik, orang lain tanya benda baik belaka. Tapi aku pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang tak baik, makhafatan yudrikani, kerana bimbang, takut-takut benda yang tak baik itu tercampak ke atas aku. Jadi dalam perbincangan ringkas kita dalam tazkirah ini, para jemaah sekalian, saya nak bawa petikan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatul munafiqin fil kitab was sunnah. Sifat-sifat orang munafik yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Lina tawaqi, supaya kita nak menjauhkan diri daripada sifat ini. Kita tak boleh dalam hukum Islam kita ambil satu perkara hukum, kita pergi pasang atas orang. Tak boleh. Kita belajar hukum sifat-sifat munafik sekian-sekian, kita pun tengok dalam kampung kita, dia ni munafik. Tak. Yang boleh jatuh hukum tu siapa? Seorang dia saja, sahabat Nabi nama dia Huzaifah ibnul Yaman. Itu pun untuk zaman dia saja. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri maklumkan kepada Huzaifah, di dalam masyarakat Madinah ni Nabi kata fulan tu munafik. Sehingga kan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi tanya Huzaifah, bila ada kematian dia pergi tanya Huzaifah, nak boleh solat tak orang ni?
Maksud dianya orang-orang yang tidak dikenali. Tapi kalau orang yang masyhur di kalangan sahabat, orang tak tanya lagi. Tidak ada keraguan yang kita nak timbul dalam kalangan orang-orang yang sudah beriman. Jadi satu kesalahan kita hari ini, iaitulah kita duduk korek orang, duduk korek dalam hati orang. Bahkan ada orang mendakwa, aku tahu dalam hati dia ni. Siapa dia tahu dalam hati orang? Allah saja yatawalla sarair, yang boleh mengetahui perkara yang gaib dalam hati orang ni Allah Azza wa Jalla. Kita manusia jangan duduk cari pasal. Maka munafik itu ada dua kategori, tuan-tuan. Sebelum kita masuk kepada ciri-ciri munafik, kita kena bezakan di antara dua perkara. Yang pertama dia panggil munafik i'tiqadi, nifak dari sudut pegangan akidah. Siapa dia orang ni? Tuh yang Tuhan sebut dalam Quran. Orang-orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang yang Tuhan sebut, orang-orang yang mengaku beriman, wa ma hum bimu'minin, dalam hati mereka tidak ada iman. Maknanya dia mengaku dengan mulut saja tapi hati tak kata. Ada orang boleh mengaku saja, hati tak kata, maka itu dia panggil nifak i'tiqadi, munafik dari sudut pegangan. Maka hukum orang ni, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik duduk di bawah neraka yang ke bawah, bawah sekali. Itu munafik i'tiqad. Satu lagi kategori dia panggil munafik amali, nifak dari sudut amalan. Nifak dari sudut amalan ini tidak bawa kepada kufur, tetapi dia masih duduk dalam bawah kategori asi ataupun fasik, ataupun disebut dengan nama orang yang tidak baik. Sebab beberapa sebab yang kita tengok nanti insya-Allah. Muslimin dan juga muslimat, para jemaah sekalian, di antara sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran di awal surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, berapa ayat ada tuan-tuan? 12 ayat. Daripada ayat 8 sampai 20 itu menunjukkan bahawa bahayanya sifat munafik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan satu surah, nama dia surah Al-Munafiqun. Satu surah dirakamkan khas bahawa dalam dunia Islam ni ada satu golongan yang sangat bahaya kepada Islam. Tuan-tuan dan muslimin dan juga muslimat, sebelum Nabi kita berpindah ke Madinah, dia panggil waktu itu waktu lemah. Waktu lemah tak ada munafik. Dia ada mukmin yang kuat iman dia, mukmin yang lemah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, negara Islam telah ditegakkan, undang-undang Islam telah dilaksanakan, maka ketika itu zahir satu lagi kumpulan yang ketiga dalam dunia ini, nama dia kumpulan munafik. Sebab apa? Kalau dia tak sokong Islam, sekarang ni waktu pemerintahan Islam. Kalau dia nak lawan betul, dia akan kerugi yang banyak. Maka dia berpura-pura Islam, kadang-kadang solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak percaya apa yang dibuat. Yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Dia pergi solat nak tunjuk orang, mereka tidak ingat kepada Allah Ta'ala kecuali zikir yang sedikit saja. Maka sifat yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Saya duk kata, kita ni kalau sakit hati, dengan hati sakit, mana senang nak ubat? Hati sakit, bawa ke IGN, dia boleh tukar hak lain. Tapi kalau sakit hati ataupun hati berpenyakit, ini sukar. Maka para ulama menyebut ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang menimpa hati manusia, tuan-tuan dan juga puan-puan, tanda situ ada dua kategori. Satu dia panggil penyakit syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Telah diperhiaskan kepada manusia itu suka kepada benda-benda keseronokan.
suka belaka kita ni. Kalau boleh benda-benda yang suka kat, boleh harta dunia suka, boleh anak suka, mula-mula tu boleh isteri suka, boleh suami pun sama kan. Itu dia panggil benda-benda yang disukai oleh syahwat. Jadi syahwat manusia ni tidak jadi masalah kalau dia dikurung, dikekang, dijaga dengan penjagaan yang rapi. Tapi yang besar, yang bahayanya maradus syubhat, penyakit yang timbul keraguan dalam hati manusia. Betul ke tak betul? Ada ke Tuhan ni? Tengok, nampak orang Islam, kalaulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, kenapa umat Islam mundur? Kenapa umat Islam ditindas? Kenapa waktu kita diganyang oleh orang-orang bukan Islam, umat Islam macam tak ada pembela? Ini semua ni penyakit keraguan. Maka timbul benda-benda yang tak baik. Fazadahumullahu marada. Allah kata aku tambah lagi penyakit. Lagi dia lawan, maka dia semakin tinggi darjat kebengungan dia di dalam mencari kebenaran. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Maka mereka itu akan menerima azab yang dahsyat, yang pedih dengan sebab apa yang mereka dustakan. Maka kata di para ulama, orang penyakit adalah penyakit hati ni, iaitulah para doktor tak boleh nak ubati kecuali diubati dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penyakit tamak mengikut syahwat. Ini dipanggil sifat munafik. Ketika Allah SWT perintahkan kepada isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhuna, Tuhan kata apa? Fala takhda'na bil qaul. Wahai wanita Islam, isteri Nabi dan juga wanita Islam, jangan sekali-kali kamu rendahkan, lunakkan suara kamu tu. Kalau bercakap dengan laki-laki, cakap manja lah, cakap direct je. Ada benda ni? Tak ada. Habis cerita. Tak payah duk berbunga-bunga cakap. Sebab apa? Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Akan ada orang-orang yang dalam hati dia berpenyakit, nak apa? Nak menggoda, nak memikat, nak buat benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Golongan-golongan yang ada penyakit dalam hati ini, iaitulah orang yang tak peduli dengan hudud, dengan haram halal yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi dia simple je, tak ada apa. Sebab itulah kata Ibnu Mas'ud, orang yang beriman tengok dosa seperti gunung di atas kepala. Tengok dosa, takut. Orang munafik tengok dosa seperti lalat di atas hidung. Lalat buat gitu habis lari dia. Tapi bagi orang mukmin, dosa Allahu Akbar. Dalam Kitabul Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala senaraikan 76 dosa besar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, larangan daripada menghampiri dosa-dosa besar, menyenaraikan 400 dosa. Bagi orang mukmin, dosa-dosa besar ini dipelajari, diketahui. Kenapa? Takut bimbang kita terjebak dengan dia. Munafik kata, simple je tu. Kalau nak ikut Islam, bila kita nak selesai masalah? Bila kita nak maju? Orang lain pergi sana sini, kita duduk main sibuk halal haram. Ini kerja buat ustaz atau tak ada kerja. Maka nampak dalam hati manusia itu, fi qulubihim marad, ada penyakit. Jadi bagi dia ikut syahwat, nak buat benda, nak buat maksiat mungkar, tidak menjadi masalah. Yang ketiga, penyakit takabur, sombong diri, walistikbar, dan rasa diri besar. Ini masalah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, Tuhan kata apa? Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Mari ya, kamu semua ni bersalah, kamu ni buat benda tak baik, pergi dekat Nabi SAW, minta biar Rasulullah minta ampun. Waktu Nabi kita hidup, lawaw ru'usahum, mereka akan pusing kepala, tak payahlah buat apa, menyusah diri ya. Wahum mustakbirun, mereka sangat sombong, tak mau menerima apa yang diberi nasihat dan apa kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni, sifat ni kita bimbang, takut ada dalam diri kita. Bila orang nyatakan awak ni silap,
Yang benarnya macam ni, kadang-kadang kita bukan nak tanya, oh saya pun tak perasan juga. Dalam istilah orang sekarang ni, dia tak kata dia tak tahu, dia kata terlepas pandang. Terlepas pandang. Kita udah terlepas pandang, kita maaf je lah. Macam mana terlepas pandang tak? Patut mengaku ya, oh minta maaf saya pun tak tahu. Nasib baiklah Ustaz Tuan Haji tolong tegur saya. Jarang orang nak kata lagi tu. Bahkan orang ni kalau kita tegur ya, tegur pun sama seorang. Itu syarat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bagi syarat, nak menegur orang jangan depan orang. Kita ajak dia lepas solat, nampak dia solat ada tak betul sikit tak? Ada sibuk lah? Tak ada, tunggu sekejap, kita solat sunat, lepas tu kita ada nak bincang sikit. Tegur sama seorang, itu dia panggil nasihat. Tapi kalau tegur depan orang ramai, itu memalukan kawan. Itu kaedah besar dalam kita menegur orang. Hari ni dia tak tegur orang, dia senyap-senyap pergi snack gambar, masuk dalam Facebook, dia kata ini solat cara mana ni, duduk sengit macam ni. Ini sini bukan adab yang diajar oleh Islam. Jadi sifat istikbar, tak mau terima yang baik ini, tak mau terima teguran ini, itulah sifat yang ada ciri-ciri munafik. Wal'iyazubillah. Yang ketiga, al-istihza' bi ayat. Yang keempat, orang yang suka main dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi bobot munafik ini, bila dia dengar Nabi kita bercakap, Nabi kita berucap, dia tak dengar. Di antara ciri munafik, dia pergi solat belakang Nabi, solat sahawal, lepas solat dia akan balik. Jangan pula tengok orang naik keluar masjid tu, tak, itu orang ada masyarakat. Sebab apa? Sebab mereka tak yakin dengan apa yang Nabi kita cakap. Sebagaimana satu kes Al-Julas Ibn Suwaid, bapak munafik ni, solat belakang Nabi. Lepas Nabi solat, dia balik duduk dengan geng-geng dia di kelab. Anak saudara dia datang. Anak saudara dia nama Umair bin Sa'ad. Umair ni duduk dengan Nabi kuliah, dia balik, dia cerita balik kepada pakcik dia. Dia kata, pakcik, rugilah kamu semua ni. Nabi duduk kuliah, balik, tuan-tuan semua balik. Nabi cerita kepada kami syurga neraka macam nampak depan mata. Si munafik jawab apa? Dia kata, kalau benar apa yang Muhammad cakap, kita semua ni bodoh lebih pada dongki lagi. Macam mana agak tuan-tuan? Kalau ada orang hina Islam, hina Nabi depan kita, apa perasaan kita? Biar gitulah. Umair bin Sa'ad kanak-kanak bangun bercakap pinggang, dia kata, wallahi ya ammi, dia bersumpah demi Allah, saya sekarang ni berada di persimpangan jalan. Sama ada aku menjadi pengkhianat pada agama, aku senyap apa yang kamu cakap, ataupun aku repot kepada Nabi SAW ucapan kamu. Pak saudara dia dengan penuh confident, budak kecil, dia solat belakang Nabi, semua orang kenal dia. Gila repot, mau budak kecil mana tahu. Kalau tempat kita ni sunat tak lagi. Tapi orang Arab jangan. Umur 40 hari dah siap sunat dah. Ya, kita umur berapa tahun dah cuti sekolah baru nak khitan. Tak apalah, itu satu program yang baik. Bila dia pergi report, sahabat-sahabat yang ada sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam tak percaya. Benar Rasulullah, jelas sini belakang Nabi solat. Ini kanak-kanak, macam mana kita mau terima laporan? Allah. Umair bin Sa'ad, bila Nabi dan sahabat tak terima laporan dia nak bangun keluar daripada masjid, dia angkat tangan, ya Rabbi in kuntu sadiqan fasaddiqni, kalau benar report saya ni tolonglah benarkan. Kalau apa yang saya report ni salahkan. Tak lama belum keluar masjid, Allah Ta'ala turunkan wahyu, yahlifuna billahi ma qalu, mereka ini bersumpah dia tak kata. Nabi kata, ta'al ya Umair, mari sini, absyir, Allah SWT lepaskan kamu, benarkan dakwaan kamu ini daripada 7 langit. Subhanallah. Kejadiannya istihza' bi ayatillah, main-main dengan ayat Allah Ta'ala, perli main. Muhammad cakap surga neraka, kita semua ni kalau betul dia cakap, bodoh macam dongki. Banyak lagi lah kata-kata. Kalau tuan-tuan nak tengok kata-kata yang mengguris perasaan ini, saya syorkan buka kitab Mestika Hadis. Mungkin di masjid kita ada belajar kitab Mestika Hadis. Jilid yang pertama, bab yang ke-7, bab kewajipan menjaga tauhid. Panel penulis kita ni, Mestika Hadis ni, yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri, menyenaraikan lekat 50 perkara yang merusakkan iman. Kata-kata, perbuatan, pegangan dan lain-lain lagi. Yang kelima,
istihza' bil mukminin, mereka suka perli orang Islam. Perli orang-orang Islam, main-main dia tu. Dia tengok orang Islam lagi, ni pokok miskin lah kau tu. Ikut Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata dah. Ikut Muhammad tu tengok orang miskin-miskin, hak malah hak kerja. Main-main, perli. Bila Nabi nak pergi pegang Tabuk, dia ikut juga, pergi sekat. Dia kata apa tu puak-puak tu, puak beduk besar perut yang pandai tu. Nak jumpa Rom, berat, takut, penangguh akhir. Subhanallah, panjanglah cerita dia tuan-tuan. Yang pentingnya orang yang suka perli istihza' bil mukminin, perli kepada orang Islam ini yang nak beramal dengan undang-undang Islam, kita rasa sangat berat. Pasal itulah kita menakutkan hari ini bila timbulnya satu gerakan baru dalam dunia ini, dia panggil gerakan liberal. Saya ingat ada satu khutbah dah keluar dulu, liberalisme perusak agama. Tafsir sendiri, tuduh-tuduh ni, kain tuduh wanita tutup kepala ni, mana ada dalam Quran, dalam hadis? Mana? Pandai dia pula daripada ulama tafsir cakap. Jangan main. Ini sangat bahaya. Duk perli pada orang Islam. Pasal tu lagi ni bila timbul isu wanita, hak asasi wanita tidak dibenarkan. Anak-anak orang Islam tidak dibenarkan bertudung. Nak kerja dengan saya jangan tudung. Pasal itulah saya ni duk bulan-alik mari ke bandar, balik ke kampung, naik kapal terbang. Di antara anak-anak orang Islam yang diunanyai, iaitulah orang-orang yang kerja dengan syarikat penerbangan. Zalim. Walhanya duduk di bawah ketua-ketua mereka orang Islam. Nah. Yang keenam, saddun nas anil infak, mereka juga nak menyekat orang daripada infak, daripada nak bagi derma. Humul ladzina la yunfiquna humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Dia duduk pergi attack orang. Tu puak miskin tu, mu jangan bagi derma. Biar akhirnya mereka tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja puak dia. Pasal itulah kita hari ni tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang gerakan-gerakan NGO dakwah ni, kerja dia buat yang kita tak mampu buat. Ana buat aktiviti dengan pelajar-pelajar pondok kita, buat masuk pergi tengok orang asli, masuk pergi letrik tak ada. Maknanya tempat pendalaman yang begitu sukar. Kata kita hidup ni, barulah kita merasai bahawa sekarang kita berdakwah. Dia kata ustaz tak cukup masa pergi dakwah masjid. Pergi dakwah masjid memang satu kerja dakwah, tapi tak sama cabaran dia dengan di dalam perkampungan, dengan pendalaman tak sama. Kita mari masjid ni turun kereta, orang tunggu dah. Kadang-kadang AJK masjid bisik dah, ustaz lepas kuliah ni ada siap dah sarapan. Siap. Yang kita sana sarapan kita kena bawa pergi ke dia, bukan dia bagi jamu kita. Kalau dia nak jamu, kita tak apa nak makan. Nak makan macam mana dia sambut kita pergi rumah dia tu, anjing duduk cokoh atas tangga dah. Ada setengah-setengah tu babi duduk tepi rumah dia tu. Macam kambing kita. Ini dakwah, cabaran yang begitu dahsyat. Tapi kita kena tengok beberapa NGO ni, Masya Allah, tabarakallah, gerak kerja dia tak mampu dibuat oleh kita yang duduk di pejabat-pejabat. Ini cakap betul. Dia masuk sampai bulan-bulan duduk. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat munafik ini kerja dia nak sekat daripada jangan beri bantuan kepada orang-orang yang duduk dekat Nabi SAW. Dalam sejarah Madinah, kalau tuan-tuan baca dalam buku yang saya tulis tu, ada sejarah Madinah. Tajuk dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Kembar dia Makkah Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Salah satu daripada tempat berkumpul orang miskin di Madinah, iaitulah dipanggil Suffah. Suffah ni kat mana? Kalau kita pergi ke sekarang masjid, dan belakang tu, tepi Raudah tu, ada tempat tinggi. Nampak tak? Tempat tinggi belakang makam Nabi tu. Sekitar tu dia panggil Suffah, mana belakang masjid. Kalau kita tengok macam bangsa lah belakang masjid. Orang miskin sampai 600 orang duduk situ. Kadang-kadang kita tengok, dengar cerita, mereka ni sehari 2 hari tak jumpa makanan. Jadi pokok munafik ini dia kata jangan beri bantuan pada orang pokok miskin hatta yang faddu, sehingga mereka lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak menyekat daripada kerja-kerja dakwah. Yang ketujuh, mereka suka melabelkan orang-orang mukmin bisafah dengan orang-orang bodoh, dia kata. Tengok. Wa iza qila lahum aminu, bila orang berkata, beriman kamu kepada Allah, kama amanan nas, bagaimana orang lain beriman, qalu anu'minu kama amanas sufaha,
Kita nak beriman ke macam orang-orang bodoh tu? Subhanallah. Allah kata apa? Ala innahum humus sufaha, yang betul bodohnya mereka. Sebab apa? Mereka telah menggadaikan hidup yang senang abadi di akhirat dengan hanya duk perli orang di atas dunia. Maka ini dia panggil sifat-sifat munafik, iaitulah membodohkan orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kita nak tengok, nanti lain kali kita boleh buat tajuk pula, bagaimana contoh para sahabat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di tempat kita ni, kita kata alhamdulillah kita berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah. Apa makna Ahlus Sunnah, tuan-tuan? Ahlus Sunnah ni maknanya orang yang berpegang dengan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok para sahabat begitu semangat sekali dia dengar, dia tak akan tinggal lagi amalan-amalan itu. Yang ke-8, mualatul kafirin, mereka mempunyai kecenderungan untuk menyokong orang-orang kafir. Duduk dalam negara Islam tapi hati bersama dengan orang-orang kafir. Berapa ramai puak-puak munafikin yang pergi bincang senyap-senyap dengan Quraisy di Mekah supaya lanyak Madinah. Siran. Mereka yang buka pintu campur dengan Yahudi yang ada di Madinah, yang duduk bergalakkan supaya mari ya Madinah, tak ada masalah, senyap-senyap kita akan lawan. Waktu Nabi nak pergi perang Uhud, golongan munafikin bawa orang-orang yang bukan Islam masuk dalam tentera Islam untuk mereka nak pecahkan dari dalam. Tapi Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebelum berperang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sempat buat pemeriksaan tentera. Ni siapa ni? Orang tak kenal ni siapa? Tanya-tanya, oh munafik, maaf, orang kafir. Nabi kata balik, la nasta'in bi musyrik ala musyrikin, kami tak boleh minta tolong orang bukan Islam nak mengalahkan orang Islam. Membalik dulu, mu nak ikut kami masuk Islam. Tuan-tuan kena ingat, ada seorang yang bernama Amr bin Thabit Al-Usairim, seorang yang masuk Islam pada waktu pagi. Dia masuk terus berperang pada peperang Uhud, tak sampai waktu zuhur dia telah mati syahid. Sehingga kan dikatakan inilah seorang yang masuk Islam tak pernah solat walaupun sekali. Tapi sekarang ni cerita pelik-pelik gini kita tak boleh nak sebar sangat. Nanti geng-geng tak solat dia kata, tuh ada juga orang masuk Islam tak pernah solat. Nak kata apa kita? Jadi jangan main dia pelik-pelik lagi ni. Pasal itulah saya duduk beri peringatan kepada saya dan sahabat-sahabat kita pendakwah, jangan cuba menimbulkan cerita-cerita yang ajaib, yang pelik, kerana manusia akan ambil kesempatan untuk itu. Bila timbul isu apa ni, dikatakan Sayyidina Umar sampai begitu sekali ditanya dalam kubur, maka puak-puak Syiah bangkit gembira, inilah Umar. Dia ambil attack. Benda-benda tu masih lagi dalam perbincangan. Jadi puak-puak ni mualatul kafirin, lebih lunak dengan orang kafir. Dengan orang Islam garang sungguh, oh backing kata orang, marah. Tapi dengan puak kafir, member, friend. Jadi kita bimbang. Jadi kena ingat. Yang ke-8, at-tarabbusu bil mu'minin, mereka sentiasa mencari peluang-peluang untuk nak menjatuhkan orang Islam. Yatarabbasuna bikum, mereka mencari. Sekiranya dia tengok orang Islam mendapat kemenangan, mereka duka cita tak lalu makan. Tengok orang Islam tewas, orang kafir menang, lompat. Dia boleh baca Quran pula, ja'al haqq wa zahaqal batil. Baca Quran untuk orang Islam. Yang ke-10, mukhada'atullah wal kasal fil ibadat, mereka menipu Allah Ta'ala dan malas dalam ibadat. Yang ingat ni, ini kita takut. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah kata apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafik ni tipu Tuhan. Maksud dia pergi salat tak tahu ada wuduk ke tak. Salat ada wuduk ke tidak. Kerana itu Nabi kata apa? Al-imam mu'taman. Imam kita ni orang yang diberi amanah. Kita tak boleh tanya imam nak solat, nak jadi imam kami ni ada wuduk ke tidak. Ada, kita yakin dan percaya dia sudah berwuduk. Tapi puak munafik ni semayang, kalau dia pergi solat pun tak tahu ada syarat ke tidak, ambil wuduk ke tidak. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas, bila dia bersolat, solat dalam keadaan malas, nak tunjuk-tunjuk dengan orang. Hari ini dalam bab nak tunjuk dengan orang ni tuan-tuan, saya berlaku kebimbangan kepada saya, iaitulah dengan adanya mazhab baru hari ini, dia panggil mazhab selfie. Kau tak kenal mazhab selfie ni?
Dia nak ambil gambar sendiri itulah. Saya tak tahu ni keluar arahan katanya dekat Masjid Haram kerajaan kermah balik undang-undang lama dia, tidak benar duduk bergambar dekat masjid. Tak ada kerja nak. Tengah duduk tawaf bakar kamera dulu tunjuk dia sawah. Lepas-lepas tawaf ambil gambar tengah air mata, baru nak kesak air mata hantar Facebook, saya baru sudah menangis depan Kaabah. Nak tunjuk ke siapa? Kamu tak yakin, tak percaya ke dengan kerja malaikat yang mencatat amalan kita sehingga kita sendiri kena catat amalan kita? Tak. Jadi jangan duk buat nak tipu Tuhan. Allah Ta'ala tahu dalam hati kita benar tak benar. Allah Ta'ala tahu dalam hati kita ikhlas tak ikhlas. Tak payah cakaplah saya dengan penuh ikhlas, tak payah. Orang akan menilai kita. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Jadi mereka ni bila mendirikan ibadat kusala, malas. Na'udzubillah lah. Kita hari ni kadang-kadang kita rasa bimbang bila kita bangun nak solat dalam keadaan malas, nak pergi masjid malas. Tapi ingat, jangan pula kata ya aku nak pergi masjid ni rasa malas hari ni, kalau aku pergi juga jadi munafik. Lah, itu permainan syaitan. Lagi malas, lagi kuat kita pergi. Aku ni rasa malas nak pergi, naik bangun selalu, pergi ambil wuduk siap-siap, duduk soal depan. Syaitan ni jangan main-main. Dia tak masuk lorong no entry, dia akan masuk lorong yang dibenarkan. Saya pernah baca satu kisah bagaimana seorang yang sudah bertaubat, duduk istiqamah dengan duduk sah depan bertahun-tahun, akhirnya sekali duduk ujung dunia. Sebab syaitan mari bisik dengan dia, dia kata tuan ni tak layak duduk depan ni. Awak bukan ustaz, awak pergi Mekah belum lagi, undur sikit belakang. Oh, dia pun malu orang, dia undur sikit. Engkau pun tak layak ni, pergi awal-awal masjid, baik pergi lambat sikit. Akhir sekali dia tak pergi masjid. Cuma lama-lama dengan kawan-kawan masjid cari dia balik, dia cerita waswah yang timbul dalam hati dia tu. Allah SWT nak selamatkan dia. Alhamdulillah, para pendakwah pergi pujuk dia, pergi nasihat bahawa ini adalah permainan syaitan. Jadi sifat yang tipu Tuhan, malah dalam beribadat. Yang ketiga, yura'unan nas, kalau buat pun nak tunjuk dengan orang. Pergi juga masjid tapi nak tunjuk dengan orang. Na'udzubillah. Yang keempat, wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir banyak. Kalau zikir pun berzikir ramai-ramai, itu zikir, lepas itu senyap terus. Jadi ini surah An-Nisa tanda ayat 142. Maka bagaimana kita nak hilangkan sifat munafik ini? Kita lawan. Buat betul-betul ikhlas, melakukan ibadat dalam keadaan aktif, rajin. Jangan kalau ada perasaan tu lawan, dan rahsiakanlah ibadat kita, jangan nak tunjuk pada orang. Dan kalau kita rasa kita takut, biarlah kita banyak berzikir pada Allah, sebab sifat munafik tak berzikir. Yang kesebelah, at-tazabzub wa taraddud, orang yang tidak ada pendirian tetap. Dia panggil terumbang-ambing. Sekali duduk sini, sekali duduk sini. Lah, bila kita sudah yakin dan apa yang kita terima ini benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ajaran Nabi, maka biarlah kita tetap pendirian. Kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul munafiqi kamasalis syatil atirati bainal ghanamain. Bandingan orang munafik seperti seekor kambing yang pergi mari terumbang-ambing dalam geruk kambing-kambing. Kambing lain tenang ya, duduk makan rumput, dia duduk pergi sana pergi sini, kan nak naik atas pokok, kan nak bawah pokok, kan nak pergi padang, mana orang tak sibuk dengan makan. Nabi kata ta'iru fi hazil marrah wa fi hazil marrah, sekali duduk sini, sekali duduk sini. Jadi itu dia panggil orang yang tak tetap pendirian. Jadi kita ni kena istiqamah di atas landasan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Kalau orang marah, biar dia marah, asalkan kita duduk atas landasan yang benar. Nak kira orang marah, susah kita. Yang ke-12, mereka ini akan menipu orang Islam. Nipu, mari cakap mulut manis, oh kita akan selesaikan masalah, beres semua, beres apa buat pun tak. Ini dipanggil sifat munafik. Yang ke-13, at-tahakum ila taghut, mereka tak mahu kepada undang-undang Islam. Dia nak undang-undang taghut. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Jadi kita bimbang tuan-tuan hari ni, takut-takut kita terjebak sama. Bila kita kata ada perjuangan kita nak menegakkan undang-undang Islam, ada juga orang-orang yang tak setuju. Kononnya undang-undang Allah Ta'ala dalam Quran itu sudah lapuk, sudah tidak sesuai dengan zaman. Macam-macam yang benda-benda yang kita boleh jatuhkan hukuman kepada undang-undang yang telah digazet oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim.
Jadi munafikin dia tak mau, nak cari tahu juga undang-undang maknanya bukan Islam. Yang ke-14, kerja dia nak merusakkan hubungan orang Islam. Ni kerja orang Islam ni kerja munafik, dia panggil batu api. Hari ni orang nak batu api dia tak bercakap tuan-tuan, dia ambil kita cakap dengan dia rahsia, tiba-tiba dia panggil screenshot. Perak dia punya telefon, hantar kau orang tu, tengok kawan ni kata ke kau. Walahanya mesyuarat ahli jawatan masjid duk bincang tentang satu benda yang rahsia, nak menyelesaikan masalah, tiba-tiba benda ni belum habis mesyuarat telah disebarkan. Ini juga kerja-kerja yang dibuat pasal nak merusakkan hubungan di antara orang Islam, rusak. Yang ke-15, al-haliful kazib, orang yang suka bersumpah dusta. Kerja munafik sumpah, wa yahlifuna billah innahum laminkum. Dapat jumpa depan Nabi, jumpa sahabat-sahabat, sumpah lalu mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka termasuk di kalangan orang Islam. Maka kita kata sesumpah ni jangan kita mudah percaya. Orang mudah bersumpah sebab apa? Tuan-tuan kena ingat, kita bersumpah tu kita guna nama siapa? Dengan nama siapa kita bersumpah? Nama Allah. Wabillahi. Tiba-tiba kita kelentong orang, maka itu dia panggil orang yang berani bersumpah, berani jual nama Allah. Ini manusia yang ada sifat yang tidak baik dalam jiwa dia. Yang ke-16, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, suka dipuji benda yang dia tak buat. Ni masalah kita ni. Kalau orang puji, suka lalu. Benda kita tak buat, kalau kita orang puji kita benda tak buat, kata lak bukan saya, minta maaf, ini kerja yang dibuat oleh fulan. Ni kita ada anak ambil nama ya. Asalkan nama kita dapat CJ anugerah cemerlang, tak apa, walaupun tak buat kerja, gembira kita, ya kan? Orang nak bagi CJ cemerlang, kalau kita tak buat, tak usah ambil, kita minta maaf, bukan itu saya, itu tidak level saya, orang lain tu. Yang ke-17, ya'ibunal amal as-salih, mereka suka mengaibkan, rendah-rendahkan kerja-kerja kebajikan. Buat apa ni? Awak ni bertaraf CEO, pergi masjid duk kutip sejadah, duduk sapu masjid ni buat apa? Subhanallah. Bagi dia itu semua tu menjatuhkan melak. Kita mengatakan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang pahala tu sikit kerja buat. Nabi dah sebut dalam hadis, ada orang itu dimasukkan dalam syurga sebab apa? Sebab dia lalu tengah jalan, dia tengok ada gangguan tengah jalan, ada duri ke, ada batu, dia angkat tak tepi, Allah SWT ampunkan dosa dia, dimasukkan dalam syurga dengan sebab keikhlasan niat dia, walaupun kerja yang sikit. Tapi puak-puak munafikin la allazina yalmizuna almuttawina min fis sadaqat, dia duk perli mai. Tengok, awak bagi sedekah banyak ni, Tuhan buat menyusah ke Tuhan nak tulis ya pahala. Sekali pergi masjid masuk dalam tabung RM2, buat RM1, buat apa? Kalau kita bagi RM1,000 pula, dia kata pasal riak tu nak tunjuk orang, tak betul belaka bagi dia. Yang ke-18, ar-ridha bi asfalil mawadhi', mereka ni suka walaupun dia duduk di lapisan yang bawah dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, tak apa, asalkan aku hidup bahagia, tak dapat pergi masjid pun tak ada masalah. Itu dia panggil orang yang boleh menerima, tak mau tukar daripada manusia biasa kepada manusia yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-19, mereka tukar channel, suka suruh orang buat tak baik dan tak suka larang daripada benda mungkar. Kita hari ni suka hak mana? Sifat orang mukmin, ya'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, suka ajar benda baik, larang mungkar. Tak, munafik terbalik, benda hak mungkar tu dia sokong, hak baik dia tak sokong. Yang 20 karihal jihad, kalau ada jihad, perjuangan menegakkan Islam, dialah orang yang paling tak suka dan suka mencari-cari alasan untuk tidak pergi bersama. Jadi puak munafik ini Nabi tahu dah, bila Nabi nak pergi perang, ada lalu golongan ni mari. Yang ke-21, mereka suka memecahkan kesatuan umat Islam. Mana kalau kita tengok tadi saya sebut dari cerita Uhud tadi, tujuan dia bawa tentera kafir untuk apa? Nak memecahkan Islam dari dalam. Munafikin pun kerja dia masuk dalam kumpulan-kumpulan Islam, tapi kerja dia bukan nak menyatukan, tapi nak memecahkan. Yang ke-12, nak melengah-lengahkan orang Islam daripada beribadat. Saya nak pergi masjid awal ni, tak usah pergi nampak warak ngak. Tengok orang nak buat kebajikan, halangan selalu.
menjadi batu penghalang kepada orang nak buat ibadat, melambat-lambatkan orang nak bergerak. Yang ke-23, mereka suka minta maaf daripada perjuangan. Saya minta maaf tak sempat. Yang ke-24, bila dia buat salah tak pergi berperang, dia akan orang pertama mari minta uzur. Oh, bila Nabi balik daripada jihad, awal lagi tunggu tangga masjid, menangis, Rasulullah minta maaf saya tak bergerak sebab pergi mak sakit, isteri nak bersalin, macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita, wa ala salasatil ladzina khulifu, Ka'ab bin Malik, 3 orang sahabat radhiyallahu anhum tak pergi perang Tabuk. Bila Nabi balik daripada Tabuk, si munafik mari jumpa Nabi, berduyung mari, ya Rasulullah saya begini. Nabi kata okey tak apa, pergi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bila dia datang, dia tak menipu, dia cakap benar, ya Rasulullah minta maaf saya sebenarnya nak pergi tapi tangguh sampai tak pergi. Nabi kata haza sadiqun, ini bercakap benar, Allah Ta'ala lah yang jatuhkan hukuman. Hak munafik Nabi lepas. Jadi orang terkejut, ya Rasulullah hak menipu kau lepas, Tuan biarkan, yang cakap benar ni kita ambil tindakan. Nabi kata hak tu munafik, yang ni mukmin. Maka Ka'ab bin Malik telah diboikot beberapa puluh hari, diboikot sehingga kan Raja Ghassan hantar surat mari sini, tinggalkan Madinah, mari tempat kami akan bagi jawatan kepada kamu. Ka'ab radhiyallahu anhu ambil surat koyak. Ini cara dia, maknanya orang mukmin dia tak akan mengaku kalah, tapi munafik mencari-cari alasan. Yang ke-25, yastakhfuna minan nas, mereka pandang remeh ya kepada orang. Maknanya bagi orang mukmin ni mudah sangat, tidak jadi masalah apa-apa. Allahu Akbar. Kita hari ni pun kadang-kadang tuan-tuan rasa macam orang mukmin macam tak ada harga zaman kita hari ni. Kita hari ni satu mazhab baru, nama dia mazhab Wasafi. Mazhab Wasafi ni siapa dah sini? Siapa belakang dah tak? Muslimat pun ada, muslimi pun ada. Kita duduk dalam grup tu, orang nak kata orang mudah ya. Kadang-kadang ambil gambar dia edit dengan kata-kata yang kawan tu tak pernah kata, masuk dalam grup. Geng-geng lain pakai suka tulis surat. Ini perli orang. Kenapa kita nak? Allahu Akbar. Saya kata seolah-olah kita nampak malaikat sudah pencen, tak pernah menulis lagi ibadat, tak pernah menulis lagi apa yang kita buat. Saya keluar satu poster nasihat, malaikat belum pencen, dia sedang menulis apa yang kita buat hari ini. Tuan-tuan jangan berani, jangan tunjuk benda yang berat. Yang ke-26, gembira, happy, suka dia kalau orang mukmin tu diuji oleh Allah Ta'ala dengan bala. Orang mukmin tewas dalam peperangan ke ada bala apa, suka sangat. Yang ke-28, bila diberi amanah, khianat. Bila bercakap, bohong. Bila berjanji, tipu. Bila dia berdebat, berhujah, nak menang, bukan nak cari kebenaran. Dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 sifat ini kalau dia ada pada seorang itu, maka dia munafik yang tulen dalam sudut perbuatan, bukan munafik i'tiqad. Kalau ada satulah. Apa dia? Iza haddasa kadzab, bila bercakap bohong. Biza ahada ghadar, bila berjanji tipu. Bila berjanji tak tunai janji. Dan apabila mereka berdebat, mereka akan nak menang, bukan nak cari kebenaran. Yang ke-28, ini tanda betul-betul yang ke-28 ni, ta'khirus salah an waqtiha, melewat-lewatkan solat. Keluar pejabat pukul 5, patut kita solat dulu di surau majap, tak apa, balik dulu. Balik jumpa pasal petang pula, berhenti sampai rumah dekat dengan nak maghrib 5 minit lagi, solat macam pagu ayam. Nabi kata apa? Tilka salatul munafik, itu solat orang munafik, menunggu-nunggu nak habis waktu baru solat. Na'udzubillah. Jadi kita jangan. Yang ke-29, at-takhallufu an salatil jamaah, meninggalkan solat jamaah tanpa keuzuran. Kata di Ibnu Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawatil khams. Siapa dia suka nak bertemu dengan Allah Ta'ala dan sebagai seorang Muslim, hendaklah dia jaga solat dia. Di mana dia dengar azan, dia solat di situ. Maka kata di Ibnu Mas'ud kata, zaman Nabi SAW, orang yang tak pergi masjid ni ma'lumun nifaq. Zaman dia. Kalau zaman kita ni, kita ambil undang-undang ni, beratlah kita. Tak ramai lah ni dengan orang Islam ni.
Na'udzubillah. Tapi kita yang nak bebaskan diri daripada sifat munafik, ke masjid. Jangan pula orang tak pergi masjid tu munafik tu lah kan. Jangan jadi tok qadi kita, jangan jadi tuan qadi. Yang ke-20, yang ke-30, al-baza'u wal bayan, lidah mulut leza, suka menyakitkan orang. Dan juga cakap banyak yang tak ada faedah. Cakap banyak, cakap sikit pun boleh dah. Kata Nabi sallallahu al-haya'u wal 'ayyu syu'batan minal iman. Sifat malu nak buat maksiat dan tak banyak bercakap benda tak berfaedah, itu tanda orang beriman. Wal baza'u, cakap uduh, dan bayan, cakap banyak yang tak ada faedah ni, syu'batan minan nifaq, dua ciri-ciri munafik. Wal iyaz billah. Hari ni orang cakap ustaz dak dah. Mana ada orang bercakap hari ni, orang tulis dengan ujung jari, tulis dengan ujung jari pun sama juga. Tulis dengan kata-kata, duk share benda-benda menyakitkan hati orang, itu termasuk dalam perbuatan munafik. Wal iyaz billah. Yang ke-31, kata di Ibnu Mas'ud, al-ghina'u yumbitun nifaqu fil qalbi, suka dengan lagu, nyanyi-nyanyi itu menumbuhkan sifat munafik dalam hati. Jadi ini di antara 31 contoh sifat-sifat munafik yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan yang kita nak buat, yang pertama sekali, bagaimana nak menjaga diri daripada munafik? Yang pertama, pergi awal ke masjid. Dalam hadis yang diriwayat oleh Anas, dia kata apa? Nabi kata, siapa dia solat 40 hari, solat 40 hari berjamaah sempat dengan takbiratul ula, takbiratul ihram, Allah Ta'ala tulis baginya 2 kelepasan, lepas daripada munafik dan dia bebas daripada api neraka. Tanda tuan-tuan. Yang kedua, bersifat dengan akhlak yang mulia dan banyak belajar, memahami agama. Yang ketiga, banyak kesedekah, sebab munafik ni tak mau sedekah dia. Yang keempat, qiyamul lail, bangun malam. Yang kelima, al-jihadu fi sabilillah, kalau ada jihad kita pergi, kalau tak ada jihad kita berniat nak berjihad. Yang keenam, kasratu zikrillah, banyak berdoa, banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua, insya-Allah. Itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, cara ringkasnya yang dapat kita kutip pengajaran daripada Quran dan hadis tentang bahaya munafik, yang kita cuba untuk mengenali sifat dan kita menjauhkan diri daripadanya. Bersama ni tuan-tuan ni ada satu kertas ni, sempena dengan bulan Rabiul Awal ni. Di antara tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bagaimana kita nak buktikan kita cinta. Kalau tanya orang kata, semua orang kata dia sayang ke Nabi. Ada orang tak sayang? Tak ada orang kata tak sayang. Tetapi kesayangan kita, kecintaan kita perlu pada bukti. Maka dalam risalah ringkas ini sempat saya kumpulkan lebih kurang 9 perkara yang menunjukkan bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bacalah, baca bahasa Malaysia jadi mudah difahami, dan kita cuba kumpul 9 perkara ini, kalau boleh 9/9. Tak boleh juga 8. Takut nak kata tak boleh juga ni, sebab benda boleh. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.